barista. Dan kalau anda nak tengok Haziq menjadi seorang barista bersama dengan barista-barista yang lain, ni, meh kita buat seninya. Nak lukis atas kopi tu bukannya senang. Jadi, saya akan cuba untuk lukisnya sekarang. Okey, sebab kita tengah buat foam dia. Okey, kopinya dah siap. Kopinya dah ready. Nervous. Sekejap. So, kita tengah frost susu sekejap. Okey, kita bagi frost susu sikit. Bukan senang prosesnya. Prosesnya memang mengambil masa sedikit. Kita buang sikit. Alright. Nak lukis apa? Tak apa, kita pour. Kita pour. Macam yang Haziq buat tadi tu. Yang saya buat tadi Okey. Right. Tolong pegang tangan saya. Lah kena ada guide. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buat relax. Goyang lu. Okey, Haziq pause. Okey, kita keluarkan sikit. Kita keluarkan lagi. Keluarkan lagi. Kita finish tutup dulu, lepas tu kita tarik kat sini. Keluarkan. So ada kita ambil satu lihat kat sini. Buat love. Not bad. Ya. Dua ni adalah hasil tangan saya. Saya melukis angsa di atas kopi ni. Tapi nak lukis benda-benda lain lagi ada banyak lagi art dan seni yang kita boleh lukis di atas kopi ni. Nak tengok lagi barista-barista yang hebat ni lukis, kejap lagi bersama Anim Shai. Jom kita bersama Anim sekarang. Apa cerita awak dekat dalam tu, Anim? Okey, itu dia seni barista yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Tapi anda jangan tertipu dengan tangan tadi. Dia ada kamera trick sikit kat situ kan. Angsa ya Haziq ya. Kejap lagi kalau nak betul-betul kita tengok macam mana sebenarnya kredibiliti seorang barista bernama Haziq Husni untuk melukis di atas kopi. Okey, hujan-hujan kopi tapi sambil-sambil tu bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk kita kongsikan perkembangan terkini. Ayo saja kita teruskan dengan apa yang menarik di akhbar online. Ini dia pembukaan Sukan Asia ke-19 Hangzhou cukup meriah. Dikabarkan di utusan tak silap saya ini di okey, dan juga sedikit perkongsiannya di sini. Majlis pembukaan Sukan Asia ke-19 di Hangzhou, China berlangsung cukup meriah di Stadium Pusat Sukan Olimpik dengan tuan rumah menampil dengan persembahan menarik dan juga memukau untuk meraihkan para atlet, pegawai dan juga penonton. Ini dia kemeriahannya, tapi bukan ini sahaja yang patut kita kongsikan bersama dengan anda. Tahniah diucapkan untuk hoki kenduri gol di Sukan Asia. Ini dia persembahan The Speedy Tigers yang dikatakan enggan mendabik dada selepas memulakan tamasya Sukan Asia Hangzhou 2022 dengan langkah kanan dengan menjinakkan Thailand 9-0 pada aksi pertama kumpulan B di Kompleks Sukan Gongshu Canal semalam. Dan juga Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Arun Selvaraj melabel prestasi yang dipamerkan oleh anak-anak buahnya sebagai sempurna apabila tidak mempunyai masalah untuk membelasah skuad Gajah Perang itu. Okey Haziq, tahniah. Diharapkan ni dapat memberikan lagi sinar untuk kita mendapat emas. Ini antara sukan yang kita memberi harapan dan juga menaruh harapan yang tinggi lah. Okay, kita harapkan The Speedy Tigers mulakan prestasi yang baik ini dan kekalkan momentum itu, insyaAllah. Ya, level tahap hoki kita memang level dunia. Memang level dunia. Ranking pun tinggi. Tiba-tiba dekat sebelah. Tapi awak tadi saya memang tak puas hati lah. Sebab tadi saya nampak trik tangan tu macam mana. Saya yang tolak. Awak nampak macam dia tolak. Tak, saya yang buat art tu. Oh, ya? Angsa tu awak lah. Awak ni suka lah. Mungkin saya tersilap. Pandang-pandang kat saya. Saya tersilap. Macam silap mata. Silap saya, Haziq. Silap saya. Tak apa. Kejap lagi kita cuba untuk buat demo art tu lagi. Tapi sekarang ni kita ada satu cerita. Betul. Yang trending, yang tular daripada minggu lepas lagi sebenarnya. Betul. Cerita mengenai seorang adik ni. Yang dia merupakan seorang kanak-kanak kelainan upaya. Yang videonya viral apabila berlumba lari. Walaupun dengan payahnya, dengan susahnya, seluar pun nak terlondir katanya. Tapi tetap menghabiskan larian tersebut. Okey, jom kita sama-sama kita saksikan kisah adik Akil dan juga cikgunya dalam acara larian. Sama-sama kita saksikan. Akil ditakdirkan menjadi insan kelainan upaya OKU, namun bukan penghalang buat seseorang untuk terus maju bergerak ke hadapan dalam apa jua bidang mereka ceburi. Muhammad Akil Naufal Zahiran, 11 tahun, mendapat perhatian di laman sosial kerana semangatnya.
Akil membuktikan keupayaannya berlari sehingga ke garisan penamat dalam satu kejohanan olahraga bersama rakan-rakan sekolahnya walaupun dirinya dalam keadaan tidak sempurna dan memakai tongkat. Kaki kirinya dipotong akibat jangkitan kuman dan kudung sejak tahun 2015. Bagai jatuh ditimpa tangga, Akil bergelar anak yatim selepas kematian bapanya pada 2 tahun lalu. Biarpun dia merupakan peserta terakhir ke garisan penamat, semangatnya untuk menghabiskan larian itu mendapat pujian ramai. Guru pengiring Akil yang dikenali sebagai Intan Zulaikha Jusoh, 35 tahun, turut tersentuh dan bangga melihat kesungguhan anak muridnya itu. Rata-rata, netizen turut sebab melihat cara guru menyayangi anak muridnya selain ibu dan berterima kasih atas sokongan yang diberikan. Sebab apabila kita menyaksikan video tersebut, kita tahu macam mana semangatnya adik Akil menghabiskan larian tersebut dan cikgunya mengiring Akil sehingga ke garisan penamat. Itu adalah satu usaha dan juga yang patut kita puji adik Akil. Setiap kali tengok video tu, setiap kali akan ada rasa sebab tu kan. Lah. Sebab gembira sebenarnya, tapi tak apalah. Jom sama-sama kita bersama dengan mereka. Ini dia kita bawakan ketiga-tiganya yang seorang yang tular, seorang yang menjadi tunjang belakang, seorang yang melahirkan, semuanya ada di sini di satu frame ini untuk kita kongsikan detik yang begitu memberi makna dalam kehidupan kami. Sebenarnya terinspirasi dengan kita kenalkan terlebih dahulu Puan Intan Zulaikha Jusoh, cikgunya. Cikgu Intan, ibunya, uminya iaitu Puan Nur Hafizah Mat Jusoh dan juga adik Akil. Dan Muhammad Akil Naufal Zahiran. Naufal Zahiran. Ada 2 kali Naufal lah situ? Muhammad Akil Naufal bin Zahiran. Oh, okey. Saya ingatkan macam nama 2. Okey. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Alright. So kalau kita lihatlah cikgu sewaktu larian tersebut, mungkin ada yang tak tahu sebenarnya acara itu acara apa sebenarnya. Adakah memang untuk kategori kelainan upaya ataupun itu adalah kategori biasa, cikgu? Okey, saya rasa ramai pun orang tertanya-tanya sebenarnya tengok video tu kan. Sebenarnya sukan yang saya bawa Akil untuk pergi tu adalah sukan MSD Daerah Jerantut untuk pendidikan khas sebenarnya. Ya, yang kita tengok dia lari bersama-sama tu nampak je sempurna, tapi sebenarnya adalah murid-murid OKU yang masalah pembelajaran. Okey. So itu adalah kategori kelainan upaya lah. Okey, so kalau bila orang tengok ni orang rasa macam kenapa Akil seorang saja yang dilihat secara fizikalnya kelainan upaya. Tapi sebenarnya mereka semua dalam kategori yang lebih kurang sama, dibuka peluang. Sebelum ini kalau kategori itu tak dibuka peluang kepada mereka yang mempunyai kelainan upaya fizikal. Dia sebenarnya ada nak buka, tapi sebab dari segi statistik data murid yang berkelainan upaya fizikal ni tak ramai. Oh, tak mencukupi kuota. Jadi kalau kita nak buat pertandingan takkan dia nak lari seorang kan. Betul. Jadi kita sebab tak ada percintaan daripada sekolah-sekolah lain dalam daerah Jerantut pada masa itu kecuali dia. Jadi terpaksalah kita buat pertandingan tu bersama-sama dengan murid masalah pembelajaran yang lain. Ya, tapi kira wakil sekolah lah pergi ke peringkat daerah lah. Ya. Waktu tersebut kan. Okey, adik Akil. Okey. Adik Akil yang minta dekat cikgu nak bertanding ke cikgu yang suruh bertanding? Cikgu suruh bertanding. Tapi adik Akil suka lari tak? Minat lah kan. Suka lari lah. Pada tahun darjah 5 ni lah baru mula masuk sukan? Darjah 3, darjah 4 tak masuk lagi? Tak. Masa tu memang tak teringin pun? Sebelum ni dia main sendirilah. Main sendiri. Kalau uminya, kalau tengok Akil punya bakat, Akil punya keinginan untuk bersukan, so kalau tengok apa minat dia sebenarnya? Sebenarnya Akil ni dia seorang anak yang aktif. So dari segi kemampuan dia sebenarnya walaupun dia seperti dilihatlah kaki satu kan, tapi dia seperti kanak-kanak yang lain, nombor yang lain. Jadi dari segi minat sukan dia tu saya tak boleh nak halang, dia memang minat sangat bola sepak. So setiap petang dia penat macam mana balik sekolah, lepas aktiviti sekolah, petang dia mesti akan ke padang. Pergi lari lah. Mesti akan lari. Pergi main bola pula. Main bola, ya. Itulah budak-budak kita budak-budak. Siapa footballer yang diminati oleh Akil? Arif Aiman. Oh, Arif Malaysia. Wow. Kalau Malaysia, kalau luar? Ronaldo. Of course Cristiano Ronaldo. Tim Ronaldo. Okey, so kalau kita tengok cikgu, sewaktu itu bila cikgu mengiring Muhammad Akil,
adakah memang cikgu diperlukan untuk mengiring Akil sepanjang larian tersebut ataupun memang sepatutnya Akil kena lari seorang-seorang? Dia sebenarnya kalau ikutkan sebelum ni memang semua murid dia berlari sendiri aja, tapi disebabkan Akil ni bila saya tengok dia di sekolah masa latihan, ada masa bila dia rasa dia tak mampu nak beat dengan kawan-kawan dia akan berhenti. Jadi pada masa tu saya cakap dengan dia, cikgu tak harap pun awak menang. Cuma cikgu kalau boleh cikgu nak awak tamatkan larian ni. So bila saya tengok dia berlari dan dia dah tertinggal di belakang. So saya memang nak dia habiskan larian, saya teman dia. Nak bagi dia semangat supaya dia habiskan juga larian. Sebab tu saya lari sekali dengan dia. Dan kalau ikutkan memang sebelum ni pun saya dengan anak-anak murid saya pun memang saya percaya semua cikgu pendidikan khas dekat luar sana pun dengan anak murid kita kan. Jadi kita akan sokong support dia tu, kita akan sama-sama. Kalau kata berlari, berlarilah. Melompat-melompatlah. Kalau kata ketinting lah sekali dengan dia. Tak kisahlah apa cara. Ya, yang penting habiskan. Itu sahaja yang saya nak dia buat sebenarnya. Sebab kita tahu kalau dia nak beat dengan murid-murid yang walaupun sama-sama pendidikan khas tapi dia orang cukup sifat. Macam ni, kita tahu dia ada halangan dari segi kaki dia kan. Jadi yang penting saya nak dia semangat tu habiskan Akil. Cikgu cuma nak awak habiskan, itu sahaja. Dah dapat nampak kegarisan penambat tu pun dah kira sangat bahagia, sangat suka. Rasa macam sangat suka sangat dah kan. Puas hati sangat. Pada ketika itu ibunya tak dapat hadir, ada sebab tertentu lah kan. Tapi alhamdulillah lah ada juga cikgu yang menemaninya kan. Lepas tu barulah tahu cerita semua ni kan bila Akil dah viral dan sebagainya kan. Tapi kita nak tahu jugalah Akil ni bagaimana boleh jadi kondisi begini? Mungkin Ibu nak ceritakan pada kami juga. Jadi kondisi Akil ni sebenarnya bermula pada tahun 2015. Bulan 9 yang mana pada ketika tu dia didapati satu biji di peha kiri. Yang mana selepas melakukan operation benda tu masih lagi infection tu masih lagi merebak sehingga terpaksa buanglah, terpaksa decide kita buang kaki kiri untuk selamatkan nyawa dia pada ketika tu. Yang mana dia sebelum ni lahir memang normal lah, memang tak pernah ada kata apa-apa sebarang penyakit yang bahaya. Macam tu. Jadi umur waktu tu berapa? Waktu tu umur dia 2 tahun 7 bulan. Sewaktu 2 tahun 7 bulan ya, 2 tahun 7 untuk bulan. membuat keputusan seperti itu memang sangat sukar sewaktu tu. Ya, betul. Dalam masa bulan 9 sehingga bulan 12, so dalam masa 5 bulan tu macam-macam berlaku. Tak dapat nak kenal sebenarnya. Kan? Kalau ingat balik kan? Ya, kalau ingat balik tu adalah mimpi ngeri lah untuk saya sebagai seorang ibu. So, saya rasa anak saya terhidup untuk kali yang kedua. Sebab masa tu kondisi dia, doktor pun tak ada nak jamin yang dia akan selamat hidup. Sebab jangkitan tu 2 hari naik, 2 hari naik, 2 hari naik. Ya, maknanya bila kita buat pembedahan pada hari ni, esokkan pagi untuk buka dressing, benda tu terus doktor bercakap daging dia mati. So bila daging mati, lusa operate lagi buang. Buang ada. Buang ada. So maksudnya kalau dari segi pembedahan tu lebih daripada 20 kali pembedahan. So dia pun masa tu dia pun kondisinya memang separuh sedar, ICU selama 53 hari. Masa tu memang okeylah bila dah jadi kondisi begini kan nak bagi semangat lagi dekat dia. Sebab yalah dia bukannya lahir dalam keadaan begitu kan. Jadi masa tu dalam proses untuk bagi semangat pula Kak Akil untuk meneruskan keadaan dia. Okey, sebagai seorang ibu yang mana saya melahirkan anak saya sihat normal kan. Tapi diuji ialah kita kata Allah punya kan, Tuhan punya. So dia memberi pinjaman kepada saya pada waktu itu. Dan alhamdulillah juga anak saya hidup seperti biasa walaupun kita kata ada kekurangan, tapi sebagai ibu saya tak pernah rasa kekurangan di situ. Okey, jadi sebagai seorang ibu juga saya mengharapkan yang anak saya ni tak terasa yang dia tu kurang. Jadi saya selalu mencari apa aktiviti yang boleh untuk saya keluarkan dia. Bagi dia tak rasa terasing dan bila saya akan mencari video ataupun sesiapa yang berkelainan upaya macam dia, saya akan bagi tahu dia semangat. So walaupun abang macam ni, saya panggil dia abang. Ya, abang sulung kan. Walaupun abang macam ni, ada orang lain yang lebih kan. So saya pun tunjuk juga video-video dia masa kecil. Tengok balik yang dia ni bukan lahir seperti ini. So alhamdulillah dia sebenarnya semangat dia
untuk saya sebenarnya. Betul. Positifnya Akil Ya, ni sendiri. kadang-kadang saya pun sebagai seorang ibu, saya kehilangan juga kan semangat saya. Tapi bila saya tengok dia balik, kekuatan dia dekat situ, insya-Allah. Tapi betul, sebenarnya yang memberikan kekuatan kepada kita adalah Akil sendiri. Kalau dapat kongsikan bersama dengan anda apa yang Akil lakukan, skill dia sebenarnya luar biasa. Akil main bola sepak. Akil main bowling bowling. Main bowling. Lontar peluru pun sebenarnya Akil merupakan wakil ya. Akil, kita nak tunjuk sikit skill. Jom sama-sama. Ada tongkat dia ke? Bawa tongkat dia. Boleh bawa masuk tongkat dia? Ada. Kan? Kalau kita sempat untuk tunjukkan skill yang luar biasa tadi Akil, tunjukkan bersama dengan kita. Banyak ni nak tunjuk ni. Ayo. Banyak boleh tunjuk ni. Jangan ingat Akil biasa-biasa ya. Jom Akil. Ini masanya. Mari tisu kau ni. Jom. Okey. Ada kopik dah tisu tu. Akil, tadi kan Akil ada tunjukkan skill kat aunty kan? Bolehkah Akil tunjukkan sekali lagi? Macam mana? Jalan satu kaki. Jalan kaki. Jalan macam ke... mana? Dan sebenarnya ada juga training yang Akil tanpa pakai tongkat Boleh. Boleh juga? Boleh. Kalau berlari pakai tongkat ni macam mana? Apa yang Akil nak tunjukkan kat kita? Lari pakai tongkat. Lari pakai tongkat. Boleh ke? Macam mana Tapi cara tak belajar berapa lah. Luas sangat. Sikit je lah. Abang macam mana abang buat selalu? Nak berlari. Abang angkat kaki, tekan tongkat, angkat kaki, main bola macam mana? Pusing Akil lompat. Kalau ada bola kat sini pun okey. Bola tak Nak ada. tunjuk Bola je. macam mana? Okey, meh. Lari. Okey, lari kat abang. Cepat. Go. Okey. Wow. Laju ya. Tanpa tongkat. Ya, dia sangat laju. Boleh. Oh, dia boleh lari. Tanpa tongkat pun boleh? Boleh. Okey, Boleh lari ke tanpa cikgu tongkat? boleh masa abang kata tongkat. Okey, ready. Kuat. Sangat kuat. Ini memerlukan training juga ke masa dia sebelum ni? Sebelum ni sebenarnya dia kalau ikutkan di rumah pun Jom kita duduk balik. Silakan. Okey, kalau kita tengok cikgu Akil ni adalah seorang, dia pemalu sebenarnya. Ya. Tak banyak cakap ya. Akil. Personalitinya macam mana Akil kat sekolah? Dia seorang murid yang sangat aktif sebenarnya. Oh, tak malu lah. Dia kru TVPSS ni. Wow. Sekolah kami, kru TVPSS sekolah kami antara yang terbaik di Pahang. Dan dia salah seorang kru TV tu. Oh. Jadi Sebenarnya karakter dia tidaklah pemalu macam ni. Tak. Dah jadi wartawan tak boleh malu lah Akil. Okey, tapi apa pula perancangan? Akil nak jadi wartawan? perancangan cikgu? Maaf. Akil nak jadi wartawan? Ya ke? Okey, kakak-kakak wartawan di sini ramai yang boleh mengajar Akil ya. Boleh ya? Kokok boleh? Boleh. Ambil terus lah. Ambil terus jadi kerja. Dah jadi wartawan, Aziz. Okey, jadi mungkin ada perancangan bila tengok bakat Akil kan dan minat Akil sendiri, apa perancangan sekolah dan juga PPD untuk Akil? Okey, setakat ni kalau ikutkan pegawai teknik daerah di Jerantut lah, dia kata untuk Akil kita boleh bawa dia untuk menyertai sukan para, tapi kita kena tunggu sampai umur dia 14 tahun baru kita boleh joinkan dia di peringkat yang lebih tinggi lah. Untuk itulah. Dan saya sebenarnya percaya di sekolah PPD, JPN maupun KPM sendirilah. Kita sentiasa membuka ruang, membuka peluang untuk Akil untuk maju dan terus berjaya. Tak kisahlah bidang kokurikulum ke, bidang akademik ke, sedaya dan dan orang kata tahap paling yang dia boleh mampulah, yang paling dia mampulah. Kata dan kita juga di peringkat kementerian sendiri saya percaya kita akan cuba menyediakan kemudahan ataupun suasana persekitaran pembelajaran yang paling selamat dan paling kondusif untuk Akil belajar di sekolah. Sebab dia boleh belajar macam biasa. Dia ni kalau ikutkan dia tak belajar di kelas pendidikan khas. Dia ni belajar di kelas biasa. Dia ni program inklusif penuh. Akil, kalau diberi peluang kan jumpa Arif Aiman nak tak? Nak, pernah jumpa tak? Belum pernah lagi lah setakat ni. InsyaAllah, manalah tahu kan hari Anti ni kenal. rezeki Nanti kenal Arif Aiman. Haziq macam gini ya. Boleh, nanti kita cuba. Manalah tahu kalau mungkin Arif mana hari tahu. ni tengok Arif Aiman nak jumpa adik Akil. Boleh? Boleh nak? Pernah pergi tengok bola Arif Aiman main? Kalau wartawan nak jadi wartawan untuk program apa? MSI. Kalau wartawan nak jadi wartawan program apa? Itu pun tak nak jawab Aiman juga. Program apa? Ada program yang dah terfikir dah. Nak jadi wartawan macam mana? Melodi? nak wartawan apa? Muzik macam Abang Haziq. Tak terfikir lagi. Tak terfikir Okay, lagi. pilih muzik ke, melodi ke, MSI?
Sukan. Oh, sukan. Mungkin Okay. dia nak pergi interview Arif Aiman nanti. Ya, betul. So, itulah minat dia sukan. So, tak apa. Okey, terima kasih banyak-banyak boleh. diucapkan kepada cikgu, maknya dan juga Akil. Thank you so much. Terima kasih. Dan kita harapkan yang terbaik juga, kita doakan segalanya dipermudahkan. Mana tahu selepas ini ada perkembangan lain yang boleh kita kongsikan juga. Sebenarnya menjadi inspirasi kepada mereka di luar sana kan, yang juga mempunyai situasi yang sama seperti Puan Hafiza. Mungkin inilah semangat yang nak disalurkan kepada mereka. Untuk tidak melimitkan prestasi anak, penglibatan anak-anak dalam apa acara sekalipun. Pun Cikgu Intan, terima kasih banyak-banyak sebab bersabar dan juga menjadi cikgu yang baik, mengiringi kan, betul tak? Betul, betul. Mengiringi Akil, mendorong Akil untuk menjadi seorang. Dan kita dorong sampai menjadi seorang betul-betul dia nak jadi wartawan, kita dorong sampai menjadi wartawan sukan yang berjaya. InsyaAllah. Okey, jadi itulah dia cerita adik Muhammad Akil yang memberi inspirasi kepada kita. Kejap lagi. Seni seorang barista. Nampak, Saya adalah seorang barista itu. Oh, ya. Okey, jom. Sama-sama kita saksikan seketika nanti. Kita rehat seketika. Awak seperti tak percaya. Malaysia hari ini dan kami tiba-tiba berada di luar sebab aroma kopi tu. Salah ni. Awak salah cara ni. Awak ni tak awak tak reti jadi barista. Kopi Hanim. Okey. Awak kena belajar dengan saya ni. Sebab itulah saya bukan barista. Awak kena belajar dengan saya. Saya buat tadi. Saya bersama dengan deretan. Sederet barista bersama dengan kami semua. Jom sama-sama kita kenalkan. Ini dia barista Ubay dan juga barista Lokman. Sikit. Barista Wani dan juga barista Haziq. Tapi Haziq dia baru dapat baju barista. Saya ketua barista. Saya pakai kod. Okey, kita nak cerita tentang seni ataupun art barista ni. Mereka bukan sahaja tahu bancuh kopi, tahu kategori kopi, tapi mereka juga menginspirasikan idea-idea mereka di atas secawan kopi. Macam kat sini kita dah nampak yang ni apa ni nama dia? Swan. Itu Swan dan ini kalau tengok kat sini ni ada unicorn. Tapi lebih kepada tengkorak dia lah ni. Selalu Haziq tengkorak unicorn. Selalu Haziq kita nampak macam bunga, love itu macam biasa, kan? Itu biasa. Okey, jadi mungkin Syazwani nak ceritakan dulu mengenai minat seorang Syazwani menjadi barista. Daripada bila? Macam mana awak boleh terfikir untuk melukis di atas kopi? Sebab barista ni dia bukan sekadar membuat kopi. Dia pasal customer service, pasal art, pasal macam mana kita serve customer dan juga apa rasa yang kita bagi dekat customer tu. So dari situ saya dah terminat lah macam wow, bukan sekadar buat kopi je, bukan buat air je. Kita bagi kita punya love kat orang macam tu. Dulu kan bila saya fikir tentang barista ni, ianya adalah satu pilihan pekerjaan kalau kita dah tak dapat pekerjaan yang kita minati. Okey, kita tak dapat nak deny benda tu kan dulu. Tapi sekarang ni dia dah jadi satu passion. Dia dah jadi satu minat dan dia buka peluang kerjaya ni kepada ramai orang yang tahu bagaimana seni art barista ni. Ubay mungkin nak kongsikan macam mana sekarang ni permintaan mereka untuk menjadi seorang barista ni bukan lagi sebagai satu pilihan lain kalau mereka dah tak dapat kerja kat luar sana. Okey, betul. Saya setuju sebab dulu kan barista ni mungkin kita tak terlalu popular. Sekarang ni barista ni sebagai satu kerjaya. Betul? Okey, saya pun dah start daripada barista. So masa daripada barista kita belajar start untuk nak manage outlet store kan. So bagi saya untuk jadi barista ni dia kena ada disiplin. Macam Wani cakap tadi, saya setuju dengan Wani, customer service. So dua benda je yang menyebabkan seorang barista ni jadi seorang boleh jadikan satu kerjaya yang bagus untuk seorang barista. Dan kalau kita tengok lukisan art yang dilukis di atas air ni semua adalah satu yang rumit ni sebenarnya. Ni rumit tau, bukan senang. Ini bukan senang. Jom sama-sama kita buat boleh ke secara langsung di sini. Siapa yang nak mulakan dulu? Azim nak pause sekali lagi ke? Saya. Sekali lagi mana tak tahu. Saya boleh. Ini biar saya buat tangan saya sendiri. Okey, boleh. Kita tengok apa jadi. Tengok apa yang jadi. Okey, boleh Haziq. Boleh. Boleh. Dah frost. Okey. Anda pun nak buat? Anda buat belah sana? Saya macam magic. Continue buat. Okey, Lokman bantulah saya. Kita tengok. Kita tim. Okey, ini menarik ni. Saya tim Lokman. Betul, cara bukan Haziq tim Ubay. Boleh. Okey, kita lawan Kita tunggu Anim sekali. Kita tunggu Anim sekali. Okey, sampai tu Lokman dah berapa tahun dah? Tuan macam biasa. Okey. Oh, 6 tahun. Pusing dia. Okey. Nampak dia tu dah keluar kan? Okey. Alright. Okey, lagi. Okey, masa sekarang Haziq nak keluarkan foam dia. Okey, macam mana cara nak keluarkan foam dia? Foam dia, okey. Pause sekejap.
Okay, pause. Okey, saya tunjuk sikit. Okey. Kita Nampak tu? kena keluarkan. Keluarkan. Oh, tu baru foam dia keluar. Keluarkan dia foam dia. So, baru kita boleh tarik. So, macam-macam lah kita nak buat sini ke. Okey, menarik. Ini Kalau awak tanya ni, kalau awak tanya ni apa? Ini adalah hasil contengan anak saya. Saya ingat balik apa dia conteng kat dinding inspirasi dia adalah conteng anak saya. Betul. Faham. Bila buat sendiri jadi macam ini. Boleh, dia kena praktis lagi tu. Kalau praktis boleh tu. Kalau praktis boleh Okey, berapa tahun Ubay kena praktis? Okey, kalau tengok pada bakat lah. Kalau macam Haziq ni saya rasa 2-3 bulan dah boleh. 2-3 bulan. Okey, kita tengok Anim berapa lama pula. Mungkin 2-3 hari. Wani ada untuk Luqman. Wani tolonglah. Wani tolong. Okey. Okey, pegang sini. Okey, Wani tolong. Okey. Okey, tunjukkan depan kamera. Sabar jap. Okey. Sini saya ingat. Tuan dulu. Kita mix dulu. Alright. Okey, Okey, and then Dia laju tau. Dia orang buat tangan. buat letak naik atas sikit. Mana betul? Yes. Kan? Tak ada. Cawan sini. Ini tangan. Nampak. Tak apa, ini hari pertama Aziz. Hari pertama. Okey, awak lukis apa ni? Saya lukis cinta. love. Cinta nampak? Okey, kita tunjuk sikit. Bawah Tapi sikit, cinta bawah ni sikit. begitu rapuh ya. Nampak? Okey. Mungkin kena cari orang lah untuk bercinta. Okey, apa kata Aziz, kalau kita memang kita amatur, bukan saja amatur baru nak bermula, tapi mereka dah bertahun-tahun pengalaman. Betul. Apa kata kita tengok bakat ketiga-tiga ni yang paling kreatif, kita minta penonton semua komen nanti di ruangan kita komen nak tengok Facebook. Syazwani, Luqman dan juga Ubay. Yes. Buatlah apa pun yang paling kreatif. Yang paling kreatif. Yang korang boleh buat. Silakan. Kalau kita Banyak yang cawan orang. melihat kepada voting di Facebook Oh, kena voting ke? Ada voting di Facebook. Korang nak fight ni bukan senangnya nak fight dengan Haziq punya. Betul, nampaklah dia punya tu. Paling susah ni. Nampak dia punya art dia? Nampak? Dia macam ni tau. Bila kita dah buat art atas kopi ni Anim, kita rasa sayang nak minum. Betul? Yang ni Ambil rasa gambar macam dulu. alamak, boleh minum ke? Yang saya punya ni. Boleh minum ke ni? Takut je nak minum. Takut nak minum. Apa Mungkin ni? dia bagi segi corak lah. Tapi bagi saya kalau kita tengok dia punya krema, dia punya balance, harmoni, agak cantik. Tapi kalau ada tak orang yang memang macam dia sayang nak minum disebabkan art tu terlalu cantik? Betul, ada juga. Saya tak nafikan tu. Customer kan kadang-kadang kalau kita pour art yang cantik, dia macam sayang nak minum. Tapi saya kalau benda cantik, saya lagi suka untuk minum. Oh, itu menarik tu. Saya rasa macam dia akan cantik dalam perut saya. Ya, sebab dia tak nak tunjukkan Terasa dia punya dulu. tu. Tapi bagi saya, Ban, ini cantik ni. Dia cantik. Cantik. Love ni cantik. Heart ni sebenarnya, kalau mana-mana competition pun, okay, kalau buat pour heart macam ni, kalau tengok Hanim buat ni, ini balancing. Dia ada heart dia tu cantik. Sebelah sama, sebelah lagi sama. Okey, dia tak ada nampak beza. Nak tahu macam mana, bila dah minum pun dia masih lagi hard. Oh. Masih kekal Okey, Masih minum kekal sebab habis heart tengok dia. heart tu kekal ke tak? Heart shape lagi. Heart shape masih. Hasil lagi. Masih lagi heart shape. Tapi sedap kopi dia. Ya, tapi dia untuk improvement, untuk peningkatan. Dia kita tak ada option lain, kita kena... Guys. Luqman tengah buat guys. Jujur, kita tengok sini. Kita tengok sini. Okey, Gamal. Okey, ini Luqman tengah buat ni free pour. Bermakna corak-corak dan untuk buat free pour ni kebiasaannya ini akan ambil masa sikitlah untuk seorang barista tu kita nak belajar. Sebab kita kena tahu timing, frothing, pouring yang betul. Dia mengambil masa yang betul. Tapi tangan tak boleh shaking Tangan tak boleh shaking, betul. Kita kena stable dan kita kena tahu apa art. Sebelum dia pour macam unicorn ni. Yes. Betul. Kuda tengah duduk. Kuda tengah duduk. Kita kena lukis dulu kat atas kertas. Really? je lupa. Oh, maknanya kalian semua lukis dulu di atas kertas. Betul. Untuk ada imagination apa gambar yang nak di. Betul. Kita tak boleh terus pour. Mana kita ada sequence kita bila nak pour, timing. Dan susu sangat main peran penting. Kalau tengok susu, kalau kita tengok susu yang Luqman buat, nampak sangat dia ada, kita panggil microfoam dia sangat cantik. Okey. Wani boleh buat kucing tak Wani? Ada. Oh, okey. Kalau tak ada kucing, try buat lukiskan kaki. Sebab ada yang daripada kami ni dia request buat oyen. Oyen. Boleh ke oyen tu? Dah ada. Oyen memerlukan skill yang tinggi lah. Kita buat Wani pour buat basic aja. Wani buat apa yang Wani nak buat? Apa yang Wani fikir tadi? Buat basic Wani, saja. okey Wani. Kita tim Wani. Wani sini sikit Wani. Apa pula yang Wani akan buat? Okey, tak apa. Tu, Wani. Apa aja. Okey. Wani pusing sini boleh? Boleh. Okey. Alright. Gerak. Dia perlukan ketelitian.
Betul, dia Perlukan Dia biasa je. disiplin. Ini bunga. Yes. Flower. Untuk daripada segi attitude Bunga lah. flower barista. tulip nama dia. Oh, ini apa bunga? Tulip. Oh, tulip. Ni ingat Maknanya- bunga Muar Batin. Maknanya Wani ni bukan jenis yang jiwang-jiwang. Sebab suka bunga tulip. Tiba. Kalau jiwang bunga apa? Okey, kita nak dekat, tengok. dekat lagi. Sebab master dia cup. belum lagi. Kap dah habis. Kap dah habis. Kap dah habis. Kalau kap Okey. dah habis tak apa. Yang saya punya boleh buang. Yang saya punya tu macam tak perlu dah tu. Aziz, janganlah macam tu sekali Aziz. Kami tetap menghargai setiap Saya macam apa bila pun. tengok orang lain punya, saya terus rasa Tak rendah apa diri. Aziz, lah. okey Tak je. apa, Okey je saya punya Baik. mula-mula art lagi teruk daripada Kejap, Aziz sekarang. Tak apa. Kejap, Bai. Sekejap, Bai. Maknanya teruk lah saya punya tadi tu. Mana Okey dah, dah awak bersiap. lagi better daripada saya dulu. Oh, okey. Okey, jom. Cawan tadi, Haziq Ubay. punya art habis. Sambil-sambil tadi Kunang. Ubay cakap Ubay mula daripada barista, lepas tu Ubay sekarang merupakan yang manage outlet ke? Betul. Oh. So sekarang bagi saya apa yang untuk barista ni selain daripada kita attitude kita bagus dan kita boleh belajar untuk manage outlet. So banyak benda tu. Business lah. Yes, business. So kalau business tu dia bukan barista buat kopi saja. Yes. So daripada segi profit and Peluang tu loss. ada. Yes, Peluang tu betul. ada. Peluang tu sentiasa ada. Jadi Ubay, kita ada satu challenge untuk Ubay. Challenge Challenge-nya adalah Ubay kena selesaikan art tu dalam masa 40 saat saja. Okay, boleh. Sebab kita ada tu je 20 saat nanti nak cakap. dah lah nak lukis tu dah susah kan. Okey lah, 40 saat. 40 saat. Okey. 40, 39, 38, Oh, 37. Pressure Laju Apa? Ubay, Sheila. Salah. Tak tu Bukan. lain. Ubay, Jangan macam Ubay, tu. Ubay. So kita bagi klasik sikit. Okey ke? Berapa saat kan? Check time berapa saat tadi? 20 saat saja. Baik, tengok. So ini nama dia rushing lah. Rushing ni, so ini yang kita boleh bagilah. Okey, ni saya punya. Tambah satu. Dah minum separuh. Ini yang saya lukis tadi. Mana? Tapi Nampak ini hasilnya. Mana yang Haziq Ni punya Haziq. tadi? Tiba-tiba Haziq punya dah cantik. Saya punya ni saya lukis puting beliung. So Tapi ini menariklah saya, kita ini belajar Ubay, sesuatu hari ini. Ini Lokman, ini Anim, dan itu Wani. Syazwani punya. Jadi mungkin ada ramai yang minat untuk menjadi barista kan. Ya. Okey, secara ringkasnya apa nasihat Lokman? Semua boleh join barista, jadikan sebagai kerjaya dan paling penting disiplin dengan attitude. Itu je. Wani? Bagi saya, dari segi pemikiran tu, kita dah boleh tolak ke tepi yang dulu orang kata, awak buat air je ke? Tak. Kita dah sekarang dah another level, semua orang dah boleh accept how much you earn satu benda knowledge tu. Betul. Okey, Ubay sebagai orang lama. okeylah bagi saya betul macam saya setuju dengan semua cakap, attitude, skills dan jangan kita hadkan diri kita untuk sebagai barista aja. Ya. Okey. Try untuk belajar benda baru. Ya. Yeah. Okey lah. Hot latte for Asri. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Pastinya kita menghargai setiap daripada apa pun skill yang mereka ada. Ini dia bukan sahaja barista tetapi mereka yang akan menjadi barisan hadapan melayan keinginan kopi anda. Kan anda minta art apa semua boleh bagi. Alright, jadi kita nak berhenti rehat seketika kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Okey. Kopi dulu. Kokok. Marilah kita merebut peluang untuk membuat pelaburan saham akhirat dengan menyumbang kepada pembinaan Masjid Bukit Bandaraya U11 Shah Alam. Sesungguhnya, bersedekah ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan infak ini, tuan dan puan dapat memberikan kemudahan beribadah buat ribuan jemaah di kawasan sekitar Bukit Bandaraya U11 Shah Alam. Bayangkan tuan-puan berapa banyak ganjaran pahala yang bakal kita perolehi dengan menyumbang kepada pembinaan masjid ini. Surau yang sedia ada ini tidak mampu menampung bilangan jemaah yang semakin bertambah dan keadaan masjid yang kurang selesa untuk para jemaah beribadah sehingga ada yang terpaksa menunaikan solat di bawah terik matahari. Ayuh kita bersama-sama membantu saudara kita untuk melakukan ibadah dengan lebih selesa dengan memberi infak
kepada Masjid Bukit Bandaraya U11 Shah Alam. Semoga dengan infak ini dapat menghapuskan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Kerap juga saya ditanya bagaimana untuk menyalurkan sumbangan, bantuan dan sebagainya oleh yang menonton kami selalunya di Malaysia hari ini. Kali ini kita kongsikan sedikit info tadi, tapi mungkin nak ditambahkan lagi dengan penceritaan. Hari ini topik kita merupakan Jalan Menuju Syurga. Terus saja kita bersama dengan jurucakap Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. Kalau tadi di bingkisan, kita terus bawakan sahaja di studio Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Datuk, kasih. pastinya ini merupakan satu platform yang terbaik juga untuk kita kongsikan. Cuma nak ditambahkan dengan penceritaan Jalan Menuju Syurga menjadi pilihan topik kita pada hari ini. Apa yang mungkin nak dikongsikan menjadi faktor kepada mereka yang nak menyumbang? Okey, kalau kita lihat kepada penceritaan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai ke satu martabat yang tinggi, satu martabat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kamu memberi apa yang kamu sayang. Tak ada orang yang tak sayang duit, betul tak? Tak ada orang yang tak sayang anak, tak ada orang yang tak sayang harta yang dia ada. Jadi kalau kita dapat infakkan sebagaimana Abu Bakar buat, Umar buat, Osman buat, saya yakin dan percaya ia akan memberikan impak yang besar untuk generasi masa hadapan. Saya tak boleh fikir untuk zaman saya. Kerana zaman saya alhamdulillah segala-galanya ada. Tapi saya kena fikir apa yang akan berlaku di zaman akan datang. Kalau masjid kurang, kalau tempat untuk solat Jumaat tak cukup dan umat Islam terpaksa berada di bawah terikan matahari. Jadi itu sebabnya dengan adanya sumbangan ataupun wakaf atau infak Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam ini yang nilainya 16 juta dan diluluskan oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Jadi bila kita nak berinfak, nak berkongsi pembinaan masjid ini, sudah pasti kita nak mencari satu tempat yang kekal sampai bila-bila orang akan ingat, di sini arwah ayah dulu pernah infakkan duit dia, wakafkan duit dia untuk membina sebuah masjid. Dan inilah hasil daripada duit kutipan yang kita buat bersama. Ya, insya-Allah kan. Datuk, ada juga sekarang dengan keadaan kita sekarang ni ada yang terfikir kita pun cukup-cukup makan, bagaimana pula kita nak menyumbang kepada yang lain kan. Jadi bagaimana untuk kita tukarkan pemikiran ini kerana tidak akan miskin seseorang itu kan dengan bersedekah. Jadi bagaimana saya alhamdulillah Allah bagi rezeki jumpa dengan macam-macam orang yang berjaya. Jutawan-jutawan di Malaysia ini. Ya, dan mereka banyak menyumbang kepada negara. Kalau kita bersembang dengan diorang, bercakap dengan diorang, kebanyakan mereka ini bermula dengan bisnes yang kecil sebelum jadi bilioner pada hari ini. Mereka kata kami mula berinfak, berwakaf, bersedekah hasil daripada mana? Daripada usaha kami yang kecil dulu. Jadi hari ini kalau kita tak ada duit banyak, kita bagi sedikit. Jangan duk kita ingat, nak kena bagi banyak, 100, 200, 300. Ada orang dipotong 200 ni, RM2.5 pun ada. RM5 pun ada. RM10 pun ada. Bermula dengan sedikit. Saya dulu bermula hasil didikan daripada Profesor Datuk Dr. Harun Din yang merupakan antara profesor di UKM dan tempat saya mengajar hari ini. Dia kata mulakan daripada sedikit. InsyaAllah daripada sedikit itulah dia akan berkembang dan menjadi rezeki yang melimpah ruah. Ya, amin insya-Allah. Amin. Datuk, bagaimana kita nak konsisten dalam bersedekah dan mendapatkan kebaikannya itu dan dirasai sendiri kenikmatan bersedekah ni? Selalu letakkan dalam kepala, gaji yang kita dapat bukan semua kita punya. Kadang-kadang orang baru masuk duit gaji, malam dah fikir nak makan restoran mana. On the way nak balik rumah, ambil keluarga, accident tengah jalan, ia bukan lagi duit kita, tetapi dah jadi duit yang masuk itu jadi duit pomen. Duit baiki kereta dan sebagainya. Tapi kalau kita infak, kita berwakaf, percaya atau tidak, inilah milik kita di akhirat kelak. Itu confirm milik kita. Kerana dah tercatat apa yang kamu wakafkan untuk masjid, apa yang kamu buat untuk surau, apa yang kamu bina masjid di dunia ini, kata Nabi SAW, banallahu baitahu yaumal qiyamah kama fa'al. Atau kama qal. Dia akan dibina untuknya di akhirat masjid yang rumah sama besar masjid yang dibina. Walaupun dia bagi sikit. Tetapi itulah sebahagian sumbangan dia. Percayalah, dia akan memberi impak yang cukup besar. Masya-Allah. Macam contohlah saya nak bagi contoh. Pembinaan
UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia suatu ketika dulu. Ya. Bermula dengan RM1 orang bagi. Hari ini Universiti Kebangsaan salah satu daripada universiti kebangsaan negara yang cukup dibanggakan oleh bangsa. Wallahu insya-Allah kan. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif. Kalau anda sempat screenshot cepat-cepat dan kalau tidak sempat boleh saksikan siaran ulangan kami untuk anda dapatkan. Ini dia, cepat-cepat screenshot untuk anda dapatkan nombor akaun Bank Islam ada, Maybank ada, semuanya butiran lanjut anda boleh dapatkan di www.infakmasjidbukitbandaraya.com. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif berkongsi bersama dengan kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi kita berkongsi di lain hari untuk masih lagi topik yang meningkatkan yang kesanggupan kita untuk bersedekah sama-sama menuju jalan ke syurga insya-Allah. Okey, kita nak kongsikan juga selepas ini bersama dengan Haziq. Kali ini cukup menarik berkaitan dengan Minggu Saham Amanah 2023. Antara yang sentiasa ditunggu, apakah yang menarik untuk aktiviti pada kali ini? Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Kembali bersama dengan Malaysia hari ini. Haziq bersama dengan anda. Kita nak cerita mengenai Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 ataupun MSAM. Kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ESNB iaitu Encik Muzaffar Othman. Assalamualaikum Encik Mus. Waalaikumsalam. Encik Mus, mungkin ramai nak tahu ni, kat mana bakal berlakunya Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 kali ni? Okey. Tahun ni MSAM kita buat di Bertam, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Bertam Pulau Pinang September 30 sampai Oktober 8. Jadi ada 2 minggu, hari Ahad sampai Ahad. Jadi apa yang bestnya dekat MSAM tu nanti? Okey. MSAM ni kita memang buat lain sikit daripada biasalah. Sekarang ni kita akan mengadakan secara maya dan fizikal. Okey. Dulu fizikal sahaja. Jadi di Bertam kalau orang datang boleh tengok fizikal, tetapi sekiranya tidak berada di Bertam, di Johor ke mana-mana ke, boleh melawat kita punya YouTube atau Facebook channel di mana kita akan seperti pancar sedia. Kita akan tunjukkan apa yang berlaku pada hari secara langsung sambil ada sedikit-sedikit komersial sikitlah kat dalam tu. Jadi itu untuk yang dapat lihat kalau berada di luar negeri lah. Betul. Bukan berada di Bertam. Yep. Tapi kalau yang berada di situ, apa je yang menariknya yang boleh mereka kunjungi? Boleh. So tahun ni kita bertemakan bijak melabur, santai berhibur. Wow, bijak melabur, santai berhibur. Jadi kita menggunakan tema STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, untuk semua orang belajar mengenai investment. Okay. Jadi sekiranya kalau datang di sana, kita ada lebih kurang 50 pempamer daripada syarikat-syarikat, anak-anak syarikat PMB, daripada ejen-ejen ASNB, daripada kerajaan negeri dan juga daripada regulator-regulator kami lah. Jadi 50 lebih pempamer. Jadi ramailah datanglah ramai, kita tengok nanti. Ya, banyak sebenarnya perkhidmatan yang akan disediakan oleh Amanah Saham Nasional Berhad nanti sepanjang MSAM. Jadi apa antara perkhidmatan yang disediakan? Sekiranya pengunjung datanglah kepada ASNB, laman ASNB, pengunjung boleh buat macam-macam. Nombor 1 boleh buka akaun. Nombor 2 boleh mendaftar wakaf, boleh mendaftar hibah, boleh update My ASNB app detail dan boleh update personal detail kepada kita. Jadi macam-macam boleh. Itu hanya yang separuh. Sekiranya nak main game pun boleh di sana. Ada adjust pun boleh lah. Boleh. Semua dia seperti branch, penuh branch. Semua kita boleh buat. Okay. Dan kita juga ada financial advisor yang nak tolong sekiranya kita memerlukan sedikit macam mana saya nak buat duit. Bantuan. Boleh. Nasihat. Boleh. Tapi tadi Encik Mus ada sebut pasal pendaftaran portal My ASNB. Yes. Jadi yang nak kemas kini boleh, yang nak baru mendaftar pun boleh. Saya sendiri secara peribadi ada. Saya pun tadi kita borak pasal benda tu. Dan nak mendaftar untuk anak-anak pun boleh. Jadi mungkin Encik Mus boleh kongsikan kenapa para pelabur kena kemas kini maklumat-maklumat mereka, Encik Mus? Itu adalah perkara yang paling penting sekali sebenarnya. Sekiranya pelabur-pelabur tidak updatekan data-data nanti, dia ada 2 benda mungkin berlaku. Saya takut orang akan menggunakan data anda untuk buat scam. Jadi perlukan semua pelabur-pelabur datang, updatekanlah pekerjaan, alamat rumah, email address dan phone number yang paling penting sekali supaya kita tahu lebih tahu siapa you, di mana anda,
dan sekiranya kita boleh buat servis yang terbaik, kita akan lakukan di sana. Kita perlukan semua data ni sebab bila kita tahu di mana anda, phone number anda, kita akan berinteraksi lebih baik dan kita akan bagi pengalaman servis yang lebih baik. Ya. Tetapi yang My ASMB tu adalah sekarang ni ramai orang tak nak datang branch. Dia nak berinteraksi secara digital. Jadi dalam My ASMB app tu, sekiranya download, boleh berinteraksi dengan kita, tak payah datang branch pun tak apa. Daripada sampai pukul 10 malam pun boleh berlabur. Buka balik pukul 2 pagi pun boleh melabur. Sekejap je tutup. Sekejap je kita tutup. Sekejap lah kita nak buat sikit belakang. Ya, kemas kini sikit lah. Kemas kini sikit saja. Tapi kalau kita tengok memudahkan. Perkara sekarang ni memudahkan. Amat memudahkan. Naik train boleh buat, naik bas boleh buat, sambil driving boleh buat. Tengok TV teringat boleh buat. Ya kan. Tengok MHI sekarang pun boleh buat. Ya, yang live yang kita bercakap tak boleh buat lah sekarang Yang tengah tengok sekarang ni mungkin boleh update. Boleh. Boleh update nak berlabur pun boleh. Boleh. Okey, jadi kalau kita tengok banyak aktiviti-aktiviti dan juga plan yang telah pun diaturkan untuk MSEM tahun ini. Jadi apa harapan Encik Mus lah untuk penganjuran MSEM 2023 di Bertam nanti? Okey, saya mengharapkan semua pengunjung datang dan sekiranya untuk mengadakan lebih experience yang lebih baik, download kita punya PNB event app. Kita ada app di sana supaya boleh masuk scan. Register sekarang scan saja, tak payah nak tulis-tulis lah. Scan. Dan setiap pempamer ada dia punya kod-kod dia, scan-scan dan jawab soalan kuis-kuis. Setiap hari ada dia punya hadiah-hadiahnya sekiranya dapat jawapan semua kuis. Ada hadiah Dengar cerita ada hadiah-hadiah yang best, yang besar yang boleh menang nanti ni. Betul. Cik Mus, mungkin boleh bagi teaser sikit lah dekat Boleh. penonton MHI sekarang ni. Apa hadiah yang best yang kita boleh bagi nanti? Ya. Jadi kami sediakan hadiah berjumlah 1.4 juta ringgit. Wow. Jadi hadiah pertama adalah sebuah rumah teres setingkat di Setia Fontaine, Pulau Pinang, Bertam Pulau Pinang. Dan hadiah keduanya adalah sebuah kereta BYD. Kereta elektrik. Kereta elektrik BYD, standard range bukan extended range, standard range. Wow. Yang ketiga, Toyota Vios. Yang keempat, Pro 2 Asia. Wow. Tak cukup lagi, kita bagi lagi motosikal. Motor. Kemudian tak cukup lagi, kita bagi lagi banyak iPhone yang kita akan bagi. Banyaknya benda. Banyak. Jadi itu untuk yang seminggu. Tetapi hari-hari ada lagi hadiahnya. Hari-hari yang datang tu dapatlah barang-barang seperti elektronik, barang-barang rumah, TV. Itu hari-hari kita bagi. Tetapi yang rumah ni waktu seminggu terus. Kan? Satu rumah. Satu rumah. Itu yang sampai adanya 1.4 juta. Betul. Jumlah keseluruhan hadiah yang nak diberi nanti. Betul. Wow. Jadi penonton-penonton MHI, mungkin anda bertuah. Mungkin anda yang merupakan pemenang untuk hadiah-hadiah yang disebut oleh Encik Mus tadi. Jadi mungkin Encik Mus sebagai seorang yang memang berada dalam bidang ini kan, yang tahu segala benda dalam pelaburan. Jadi mungkin ada mesej dan juga nasihat untuk penonton-penonton Malaysia hari ini yang nak diberikan. Ya. So nasihat saya kepada semua orang adalah mula merancang keuangan anda hari ini. Hari ini. Jangan tunggu lama-lama kerana masa depan depending on kita punya perancangan hari ini. Ya, jadi sekiranya perlu, tolonglah datang kepada branch-branch kita, update, kemaskinikan butiran-butiran peribadi supaya kita boleh serve you better. Dan sekiranya nak tahu mengenai produk-produk, datang ke Bertam, di Setia Fontaine, dan kita akan tunjukkan jenis-jenis pelaburan yang boleh digunakan untuk merancang keuangan masing-masing. Jenis pelaburan itulah yang kita nak tahu, Encik Mus. Mungkin ada satu dua pelaburan yang kita nak bagi tahu sekarang. Apa antaranya yang basic lah? Okey, contohnya kan sekarang kita telah menaikkan limit untuk ASB dengan ASB 2. Dulu 200,000, sekarang 300,000 seorang boleh masukkan. Dah naik sekarang. Dah naik dah tau. Jadi sekiranya anda perlukan lagi sedikit ruang untuk ada duit lagi tu, masukkan dalam ASB 2 dan ASB 1. Itu contohnya lah. Jadi itu adalah yang paling stable yang kita akan gunakan. Jadi tak payah fikir. Bagi kami menjaga duit anda, anda pergi bekerja dan kita akan jaga semua. Itu salah satu daripada produk-produk yang ada di sana lah. Dan ada lain produk-produk seperti wakaf. Sekiranya anda nak berwakaf, boleh. Tak mahal, minimum RM1,000, tetapi this is investment for akhirat lah. Yalah, berarti hibah pun ada. Hibah pun ada di mana sekiranya something terjadilah kepada anda kan. Jadi anda beritahu, okey, ini untuk anak saya, ini untuk isteri saya, ini untuk anak nombor 2, nombor 3. Ada portionnya. Ada portion dia. Jadi tak payah gaduh. Bila something yang tidak kita ingini berlaku,
saya boleh settlekan. Kita boleh settlekan untuk semua. Seperti Encik Mus cakap tadilah, anda pergi je bekerja, biar kami profesional. Ya, uruskan wang anda. Yeah. Wow. Jadi kepada anda yang mungkin nak dapatkan info lebih lanjut, jangan lupa untuk datang ke Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 yang akan berlangsung di Bertam Pulau Pinang. Fontaine, yes. Saya lagi mungkin bagi tahu hari apa, pukul berapa semua? Daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. 8 hari daripada 30 hari bulan September sehingga 8 Oktober. Okey, seminggu. 12 jam satu hari. 12 jam satu hari ya. Kami berada di sana menanti. Ya, bukan setakat orang Pulau Pinang je, yang di luar Pulau Pinang pun. Yang mana nak pergi boleh pergi. Mai datang. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASMB iaitu Encik Muzaffar Osman. Terima kasih sebab sudi berkongsi mengenai Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 ataupun MSAM 2023 yang akan berlangsung di Bertam Pulau Pinang. Jadi, Anim Izzati Rizki. Ya saya. Ya. Okey, kepada anda semua jangan lupa untuk teruskan bersama dengan kami. Di Facebook kami juga ada update terkini dan jangan lupa esok kita akan cerita tentang kesihatan iaitu sakit tulang belakang. Jadi kepada mereka yang ada kondisi ni, standby dengan soalan. Haziq. Ya, saya datang. Ucapkan selamat tinggal lah kepada penonton kita ni dan habis dah. Ya, terima kasih kepada anda yang menonton MSHI hari ini. Terima kasih yang komen-komen dekat Facebook MSHI TV3. Teruskan dengan esok perkongsian kita tentang kesihatan hanya di Malaysia hari ini. Jaga mata, jaga hati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.